A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua student 4 Al-Farabi, Aida dan Daniel Hazim. Okey, nampak gaya pagi ni kita dua orang aja lah. Kita tiga orang je lah setakat ni. Ya, Aida Masara, okey, sihat? Alright, Daniel Hazim, macam mana, okey? Okey cikgu. Alright, baik. Sebelum kita mulakan kelas, seperti biasa, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah dan juga selawat ke atas junjungan Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, kita jumpa lagi pada pagi ini. Hari ini hari Rabu 2 bulan 12. Dah masuk bulan 12 dah. Okey, tak lama lagi cuti sekolah. Okey. Jadi kita banyak lagi benda yang kita nak settlekan, insya-Allah. Okey. Baik. Kalau tak silap cikgu, kita dah masuk bab 7 Jadi cikgu kongsikan soalannya bersama dengan anda. Maaf, buku teks buku teks di paparan masing-masing. Okey, lihat, cikgu kongsikan sekarang. Sampai topik berapa 7 poin berapa? Aku check balik, cikgu pun tak ingat dah sebenarnya. Okey, bab 7, usaha-usaha ke arah kemerdekaan. Kalau tak silap dah sampai mana 7.3. 7.3 Ikut. Sekejap. Sistem ahli ya, betul. Sistem ahli. Cikgu ingat. Okey. Baik kita lihat 7.3 sistem ahli. Lihat buku teks muka surat 178. Alright Baik, cikgu kongsikan buku teks tersebut bersama dengan anda. Sekejap. Okey, bab 7. Topik 7.3. Okey, baiklah students. Sistem ahli. Okey. Sistem ahli merupakan salah satu usaha ke arah kemerdekaan selain daripada penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum yang telah kita belajar pada minggu lepas. Baik, apakah maksud sistem ahli sebenarnya? Okey. Jadi sebenarnya kita dah belajar maksud sistem ahli pada pelajaran yang lalu. Okey. Jadi maksud sistem ahli ialah satu sistem yang melatih penduduk tempatan menerajui pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu. Okey, sekejap jadi rasa ada pelajar nak masuk ni. Kena Bashirah. Okey, selamat datang Bashirah. Rujuk muka surat 178, kita sambung pelajaran sistem ahli. Okey. Baik, jadi sistem ahli merupakan satu sistem training, satu sistem latihan untuk mentadbir kerajaan. Jadi sistem ini diperkenalkan sebagai persediaan untuk kita merdeka lah. Jadi sebelum merdeka kita kena tahu cara-cara mentadbir negara. Kalau tak tahu macam mana kita nak merdeka. Jadi itu sebabnya British memperkenalkan sistem, bersetuju dengan sistem ahli. Okey, dan memperkenalkannya dan memberi latihan pentadbiran kepada pemimpin-pemimpin tempatan.
Baik, selarilah dengan dasar British iaitu dasar dekolonisasi yang menyediakan langkah berkerajaan sendiri secara beransur-ansur kepada tanah jajahannya. Okey, baik. Jadi ada beberapa orang anggota dalam sistem ahli. Jadi anggota tersebut dinamakan sebagai ahli. Dan ahli ada portfolio, yang diberikan khusus untuk mereka. Jadi apakah maksud portfolio? Portfolio ni bidang tugas, dalam ahli tersebut. Sebagai contoh, lihat gambar di bawah. Tengok gambar di bawah. Sebagai contoh, Dato' Onn Jaafar sebagai ahli. Jadi Dato' Onn Jaafar ni adalah ketua sistem ahli. Manakala EEC Turai Singgam adalah ahli pelajaran, bertanggungjawablah terhadap hal ehwal pelajaran, dan jabatan-jabatannya. Itu juga dengan Lee Tian Keng sebagai ahli kesihatan, Tunku Yaakob Ibni Sultan Abdul Hamid ahli pertanian dan perhutanan, Datuk Mahmud ahli tanah, lombong dan perhubungan, Datuk Nik Ahmad Kamil ahli kerajaan tempatan, perumahan dan perancangan bandar, HS Lee ahli pengangkutan, dan Datuk Dr. Ismail Abdul Rahman ahli hasil bumi. Lagi 3 terdiri daripada pegawai Inggeris. Dia masih kekal lah di bawah pentadbiran British. Tiga portfolio yang lain iaitu hal ehwal ekonomi, perindustrian dan perhubungan sosial, perumahan dan kerja raya. Macam ada lagi nak masuk. Siapa nak masuk lagi? 1, 2, 3, 4 orang. Tak apa. Alright, kita teruskan. Baik. Hujung muka surat seterusnya. Muka surat seterusnya 179. Ciri-ciri sistem ahli. Jadi ahli dalam sistem ahli bertaraf menteri dan bertanggungjawab menjaga portfolio yang mengandungi jabatan dan juga agensi kerajaan. Jadi ahli ni bertaraf menteri lah hari ini. Kalaulah kita samakan sistem ahli dengan hari ini, ahli ni samalah seperti menteri pendidikan. Jadi ahli pendidikan, ahli pelajaran, menteri pelajaran, ahli pelajaran. Jadi dalam pelajaran, dalam bidang pelajaran itu, ahli tersebut bertanggungjawab menjaga portfolio. Dalam pelajaran tu ada jabatan-jabatan kerajaan. Contoh dalam bidang pelajaran, dia ada jabatan pelajaran negeri-negeri, ada pejabat pendidikan negeri-negeri, sekolah-sekolah. Itu semua jabatan-jabatan kerajaan di bawah pelajaran. Baik, ciri yang kedua. Ahli dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Dan yang ketiga, ahli mencadangkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatannya untuk dibentangkan dalam MPP. MPP ni Majlis Perundangan Persekutuan. Kalau hari ini, kalau kita samakan dengan hari ini, ia adalah Dewan Rakyat. Yang keempat, ahli diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi. Dan yang kelima, sistem ahli merupakan satu sistem kabinet bayangan yang terdiri daripada beberapa pegawai tadbir dan tokoh masyarakat. Jadi kabinet di sini bermaksud menteri lah, jemaah menteri. Jadi itu dah namanya kabinet bayangan. So, 5 ciri-ciri sistem ahli. Kita lihat di bawah iaitu kepentingan sistem ahli. Pentingnya sistem ahli ni ke arah kemerdekaan kerana dia menyediakan asas penting untuk melatih orang tempatan ke arah berkerajaan sendiri. Jadi sesuailah dengan dasar British, iaitu dasar dekolonisasi. Yang kedua, dapat memberi perendahan kepada penduduk tempatan untuk belajar mentadbir dan menerujui kerajaan menjelang kemerdekaan. Yang ketiga, oleh kerana ahlinya terdiri daripada pelbagai kaum, maka ianya juga sebagai proses memupuk perpaduan kaum. Dan yang keempat, sistem ahli dapat menentukan kemerdekaan yang diperoleh mendapat sokongan seluruh
penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Jadi oleh kerananya ahlinya terdiri daripada pelbagai kaum yang mewakili kaum Melayu, Cina dan India, maka ini menggambarkan satu bentuk sokongan rakyat kepada sistem ahli tersebut. Jadi dia dapat raih sokongan rakyat lah. Bila kerajaan buat sistem ahli yang pelbagai, yang terdiri daripada pelbagai kaum, pemimpin pelbagai kaum, jadi rakyat yang di bawah akan melihat, oh sistem ahli ni ada terdiri daripada pemimpin daripada pelbagai kaum. Jadi itulah bayangan bahawa kita nak merdeka, kita tahu kepada British bahawa dengan kerjasama kaum kita dapat mentadbir kerajaan, kita dapat berkerajaan sendiri dan seterusnya, akan memperoleh kemerdekaan daripada British. Macam itulah students. Alright. Baik, itu adalah sistem ahli, selesai kat situ. Jadi kesimpulannya sistem ahli ini adalah satu sistem latihan berkerajaan sendiri, menjelang kemerdekaan lah. Dan ciri-cirinya juga kita telah belajar, ada 5 ciri-cirinya dan kepentingannya ada 4. Setakat ni ada apa-apa soalan? Aida, Daniel Hazim, Bashirah, ada apa-apa soalan? Boleh tanya cikgu setakat ini. Zazrul, ada nak tanya? Siapa lain lagi? Ada nak tanya tak? Respon, ada nak tanya? Kalau tak, cikgu teruskan Ada. Tak ada Okey, cikgu teruskan. Alright, baik Okey, baik. Jom. Muka surat seterusnya, topik baru. Topik baru. Jom. Okey. Baik. Sistem pendidikan kebangsaan. Betul ke ni? Ya betul lah. Okey. Baik. Ni usaha-usaha ke arah kemerdekaan Okey. Kita dah tahu tadi dalam jawatan kuasa hubungan antara kaum, isunya ialah pendidikan tidak seragam. So, pendidikan ni penting untuk memupuk perpaduan. Okey. Sejak British datang ke negara kita, British membawa masuk imigran daripada China dan daripada India untuk bekerja dalam sektor ekonomi yang menguntungkan British seperti perusahaan biji timah, perusahaan lombong biji timah dan juga perusahaan getah. Jadi China bekerja sebagai pelombong dan orang India bekerja sebagai penoreh getah di ladang-ladang getah. Okey. Jadi kawasan tersebut, lombong dan ladang getah, telah British bangunkan dengan kemudahan-kemudahan seperti jalan raya, hospital, pejabat-pejabat, kedai-kedai untuk kepentingan British sendiri dan juga untuk kemudahan buruh itu meneruskan kehidupan. Jadi itu sebabnya lombong-lombong ini menjadi pekan dan pekan menjadi bandar. Begitu juga dengan ladang-ladang getah. Semuanya untuk kepentingan British. Baik, apa kaitannya pula dengan sistem pendidikan? Begini sebenarnya. Imigran atau pendatang daripada China dan India ini yang tinggal di lombong-lombong biji timah dan juga di ladang-ladang getah, mereka bangunkan sekolah untuk anak-anak mereka. Dan sekolahnya di Lombong, di kawasan Lombong tu ada penempatan. Di situlah sekolah dibina, dan begitu juga di ladang-ladang getah. Jadi terpisah sistem pendidikan ini antara orang Melayu, orang Cina dan orang India. Orang Melayu bersekolah di kampung, orang Melayu semua. Orang Cina bersekolah di bandar dan lombong-lombong. Pasal lombong ni jadi bandar, akhirnya jadi pekan, jadi bandar. So orang Cina bersekolah di pekan atau bandar. Manakala orang India bersekolah di ladang-ladang getah. So terpisah tiga bangsa ini. Sukatan pelajarannya juga berbeza. Contoh sekolah Cina
di Lombong, di Pekan, di Bandar menggunakan sukatan daripada negara ibunda mereka, negara Cina mereka. Tidak ada identiti, tak ada satu identiti kebangsaan pun. Mereka gunakan bahasa ibunda mereka sendiri, bahasa Cina. Begitu juga dengan sekolah Tamil, okey, di ladang-ladang getah. Sukatan pelajaran dari sana, buku teks dari sana, malah guru juga diimport dari sana, dari negara asal mereka. Jadi, okay, mereka lah, di tanah Melayu mereka tahu negara asal mereka. Mereka belajar tentang negara asal mereka. Di sini tidak ada pun satu identiti pendidikan kebangsaan. Okey, jadi kita selain daripada itu, jadi sekolah-sekolah ini dinamakan sebagai sekolah vernakular. Apakah maksud vernakular? Sekolah yang menggunakan bahasa ibunda mereka. Okey. Selain daripada sekolah vernakular, kita ada sekolah aliran agama dan juga sekolah Inggeris. So, terpisahlah semua sekolah ini. Okey. Jadi bagaimana nak wujudkan perpaduan? Okey, sejak kecil lagi pendidikannya terasing, terpisah dan tidak diintegrasikan. Macam itulah. Okey, jadi ini menimbulkan jurang sosial yang ketara di kalangan rakyat yang berbilang kaum. Baik, jadi kita tahu bahawa dalam pelajaran jawatan kuasa hubungan antara kaum, isunya ialah pendidikan. So, kena ada usaha, okay, untuk menjadikan pendidikan dan juga kebangsaan. So, muncullah, okay, laporan Barnes 1951 mengambil nama sepenuh pengurusinya L.J. Barnes, okay, yang menubuhkan jawatan kuasa pelajaran Melayu. Okay, dan beliau merasakan menekankan kepentingan sekolah rendah untuk membina satu rupa bangsa penduduk yang menganggap tanah Melayu sebagai tempat tinggal yang kekal dan tumpuan taat setia. Baik, apakah kandungan laporan Barnes? Highlightkan sekolah rendah yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Okey, Barnes mencadangkan sekolah rendah hanya guna dua bahasa, sama ada bahasa Melayu atau bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Dua bahasa ni saja. Tidak menggunakan bahasa Cina atau Tamil. Sebab apa? Sebab nak bersatu, nak mewujudkan perpaduan. Di peringkat sekolah menengah pula, hanya bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Itulah antara cadangan dalam laporan Barnes. Okay. Namun begitu, students, laporan Barnes ni dicanggah oleh masyarakat Cina. Okay, bercanggah. Mereka menganggap, masyarakat Cina menganggap, okay, laporan Barnes ini akan menghilangkan budaya dan identiti mereka. Okay, akan menyebabkan bahasa Cina tidak diangkat lagi. Okay, mereka khawatir bahasa Cina dan budaya Cina hilang kerana sekolah Cina, okay, sekolah vernakular Cina tak ada lagi dah. Sekolah rendah hanya menggunakan dua bahasa saja, iaitu bahasa Melayu dan bahasa pengantar, bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Jadi mereka bantah. Okey, jadi jadi Dr. Fan dan Dr. Fan, okey, ni Fan Wu ni mengambil nama sempena cendekiawan Cina. Okay, sebenarnya cendekiawan Cina. Kalau awak lihat dalam sudut di sebelah tu, dia ada maklumatnya. Dr. William P. Fan. Okay, Dr. William P. Fan kat situ. Kalau tak silap cikgu Dr. William P. Fan di situ. Dan juga seorang lagi ialah Dr. Wu Teh Yao. Okay, Dr. Fan ni dari Cina. Dr. Wu ni daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ditugaskan untuk mengkaji pendidikan Cina di tanah Melayu. Okey. Jadi antara kandungan laporan Fan Wu. Okay. Orang Cina nak sekolah Cina ni, sekolah vernakular Cina diteruskan secara berasingan di bawah sistem kebangsaan. Okey, maksudnya masyarakat Cina bersetuju
dengan sistem kebangsaan, maksudnya bersatu padu, okey. Tetapi dia nak kekalkan sekolah Cina ni, dia nak teruskan secara berasingan. Dan pendidikan di sekolah Cina haruslah berorientasikan tanah Melayu. Walaupun mereka nak kekalkan bahasa Cina mereka, budaya mereka, tetapi mereka kekalkan, cuma mereka tidak lagi berkiblatkan Cina lah. Cuma dia mestilah berorientasikan tanah Melayu. Okey, baik, itulah dia laporan FEMU. Okey, 1 dan 2. Okey. Baik, yang ketiga, muka surat 181. Okey. Oleh kerana terdapat 2 laporan, laporan BANS dan juga laporan FEMU, maka satu ordinan pelajaran 19 dilaksanakan. Okey. Okey, sebelum itu ada satu jawatan kuasa lah. Okey. Jawatan kuasa Penasihat Pusat Pelajaran ditubuhkan untuk meneliti laporan BANS dan laporan FEMU. Okey, jadi ordinan. Okey. Mungkin ada pelajar yang tanya, ordinan ni apa? Ordinan ni undang-undang. Okey, ordinan ni undang-undang. Okey, undang-undang. Ordinan tu besar. Okey, undang-undang Malaysia tu besar, undang-undang Malaysia. Okey, di bawah dia ada ordinan-ordinan lah, ikut bidang. Ni ordinan pelajaran. Jadi ordinan ni bertujuan untuk membentuk sistem pendidikan yang menggunakan bahasa rasmi. Okey, membentuk sistem pendidikan yang menggunakan bahasa rasmi persekutuan. Baik, dia nak semua murid daripada pelbagai bangsa disatukan dalam satu sistem berorientasikan tanah Melayu. Baik, jadi apakah perkara dalam ordinan pelajaran 1992? Okey, yang ni pentinglah pelajar. Ni penting seperti yang cikgu highlightkan untuk laporan FEMU dan laporan BANS. Yang ni awak kena highlightkan ni. Okey, tengoklah ordinan pelajaran. Tanah Melayu ada 2 jenis sekolah rendah. Okey, 2 jenis sekolah rendah. Okey. Satu yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan satu lagi sekolah rendah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Okey. Ni, okey. Kemudian bahasa Cina dan bahasa Tamil diajar sebagai bahasa ketiga di sekolah rendah dengan syarat terdapat 15 orang murid dalam kumpulan yang sama atau lebih dalam sekolah tu. Jadi di sekolah menengah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Okey. Baik. Jadi dalam ordinan pelajaran ni tidak ada, dia tak ada juga sekolah Cina atau sekolah Tamil. Tapi masih lagi menggunakan satu sekolah untuk semua bangsa. Namun begitu budaya-budaya Cina, bahasa-bahasa Cina dan Tamil ni, budaya lain, kaum lain dibolehkan, dibolehkan dipelajari di sekolah. Sebagai contoh, bahasa Cina dan bahasa Tamil ini boleh diajar di sekolah rendah dengan syarat ada 15 orang pelajar Cina atau pelajar Tamil. Baru boleh buka mata pelajaran bahasa Cina, bahasa Tamil. Macam tu. Cuma bahasa Melayu dan bahasa Inggeris adalah sebagai bahasa pengantar. Sungguh pun begitu pelajar-pelajar. Ordinan pelajaran ni masih lagi ramai yang tidak puas hati. Tidak puas hatilah. Dan mendapat tentangan daripada kaum Melayu dan juga kaum bukan Melayu. Begitulah dia. Baik. Ada nak tanya setakat ni? Ada tanya setakat ni? Cikgu. Ya, silakan. Ordinan tadi. Ordinan tadi apa? Ordinan ni undang-undang lah. Ordinan ni undang-undang. Macam akta, akta, enactment. Akta, enactment. Baik, kalau akta ni satu undang-undang yang digubal di peringkat persekutuan. Kita namakannya sebagai akta. Sebagai contoh, cikgu bagi akta dadah berbahaya. Jadi undang-undang berkenaan dadah ni digubal di Dewan Rakyat. Jadi dikuartakan dan dikuatkuasakan. Untuk undang-undang di peringkat negeri, sebagai contoh negeri di tanah Melayu, namanya
adalah enactment. Okay, sebagai contoh dipaham, kita ada enactment kerajaan tempatan. Contohnya, enactment jenayah syariah. Jadi di peringkat negeri, okay, undang-undang yang digubal di peringkat negeri dikenali dengan nama ordinan. Sebagai contoh dalam syariah, jenayah syariah, enactment jenayah syariah. Okay, contohnya minum arak, contohnya berzina, kita ada. Di negeri Melayu ada, namanya enactment. Itu sebab kita ada mahkamah syariah. Baik. Jadi, ordinan, okey, ordinan adalah satu lagi undang-undang lah di peringkat persekutuan. Sebagai contoh, ordinan pelajaran, ordinan darurat. Itu maksudnya ordinan. Dia undang-undang lah sebenarnya. Okey, baik, ada lagi yang tanya? Ada lagi nak tanya? Tak ada? Okey. Kalau tak ada, cikgu nak anda cuba jawab soalan ini. Okey. Rujuk bahagian kanan. Ordinan Pelajaran 1952 ni mendapat tentangan kaum Melayu dan kaum bukan Melayu. Okey. Tafsirkan pernyataan ini. Kenapa? Mengapa Ordinan Pelajaran ini mendapat tentangan daripada kaum Melayu dan bukan Melayu? Sebab apa? Sebab apa? Agak-agak sebab apa? Cuba tengok. Sebab apa tu? Okay, nampak macam cantik dah, macam adil, tetapi bukan Melayu dan Melayu tidak puas hati. Kenapa? Cuba fikirkan dengan logik. Okay, cuba. Sebab ni cikgu, 3 kaum ni dia bersatu. Ya? Sebab 3 kaum ni dia bersatu. 3 kaum ni bersatu? Ya, betul. 3 kaum bersatu. Kalau bersatu, kenapalah tidak puas hati? Kan sekarang ni orang Melayu tak puas hati dengan Ordinan Pelajaran 1952. Begitu juga dengan orang bukan Melayu. Maksudnya mereka tak setuju sebenarnya dengan Ordinan Pelajaran ni. So, mengapa mereka tak setuju? Agak-agak mesti ada bahagian-bahagian dalam Ordinan Pelajaran 1952 ni mereka tak setuju, seperti yang kita telah belajar. Cuba lihat betul-betul kenapa mereka tak setuju. Agak-agak sebab apa? Sebab kena belajar bahasa Inggeris. Ha? Sebab kena belajar bahasa Inggeris. Lagi. Yang lain-lain, Hazim, siapa-siapa. Lagi. Nak juga nak dengar respon, nak awak berfikir pagi-pagi ni, pagi lagi. Belum tengah hari lagi kan. Okay, fikir. Sebab apa? Sebab apa? Cuba fikir logik, fikir pagi ni lagi. Cuba fikir. Okey, baik. Okay. Kita lihat. Mengapa kaum dan India tidak setuju tadi? Ada tak sekolah Cina dekat situ? Ada tak sekolah Tamil dalam Ordinan Pelajaran 1952? Tak ada. Jadi orang masyarakat Cina dan India, dia nak sekolah vernakular mereka dikekalkan. Tetapi dalam Ordinan Pelajaran tak ada. Jadi itu sebab mereka bantah. Okay. Walaupun dalam Ordinan Pelajaran 1952 ada menyebut tentang bahasa Cina dan bahasa Tamil diajar di sekolah yang ada 15 orang murid, tetapi mereka tetap juga tidak puas hati. Mereka nak sekolah vernakular mereka dikekalkan. Okay. Dikekalkan, jangan dimansuhkan, dikekalkan. Yang mana dengan sekolah tersebut menggunakan bahasa ibunda mereka, iaitu bahasa Cina dan bahasa Tamil. Okay. Tetapi mereka tetap bersetuju dengan sistem pendidikan kebangsaan. Dia setuju. Okay. Dia setuju. Cuma dia nak sekolah Cina dan Tamil ini dikekalkan. Bahasa Cina dan bahasa Tamil dikekalkan. Okey, cuma sukatan pelajaran mereka setuju mengikut corak kebangsaan, mengikut identiti tanah Melayu.
bukan lagi daripada negara tanah besar China dan juga negara India. Macam tu. Jadi dia bercorak walaupun kelas buku dalam bahasa Cina tetapi kandungannya adalah berkaitan dengan Melayu. Maksudnya ada ciri kebangsaan. Itulah tuntutan masyarakat Cina dan masyarakat India pelajar-pelajar. Itu sebabnya mereka tak setuju dengan ordinan pelajaran 1952. Macam tu. Ada orang nak masuk. Jom kita tengok siapa dia. Ismat. Okey, selamat datang Ismat. Okey, kita sedang membincangkan ordinan pelajaran 1952 muka surat 181. Okey, baik. Begitulah dia. Baik, cuba kita lihat mengapakah orang Melayu menentang ordinan pelajaran ni. Kenapa pula mereka tak setuju? Okey, baik. Cuba lihat kat situ. Okey. Orang Melayu tak setuju, sebab tak setuju, okey, dia tak setujulah dengan apa nama orang Cina dan Tamil ni. Sebab apa? Okey, orang Melayu merasakan bahawa okey, imigran dan Cina dan Tamil tiada hak sebenarnya. Tak ada hak lah. Okey, nak teruskan ataupun nak menubuhkan sekolah Cina dengan Tamil. Okey, buat apa? Sebab mereka bukannya penduduk asal. Itu orang Melayu tak puas hati. Kenapa nak pula nak kekalkan sekolah ni sedangkan ini tanah Melayu? Okay? Itulah dia. Jadi dekat situ masih menyebabkan masyarakat berasa tidak puas hati. Tidak berkesan lah. Sebab masih lagi mendapat tentangan daripada orang Melayu dan juga kaum bukan Melayu. Begitulah dia, students. Okey. Baik, sekarang kita lihat muka surat 182. Kita lihat di Sarawak pula. Sarawak dan juga Sabah. Okey. Di Sarawak, okey, Ketua Pegawai Pelajaran dari Britain iaitu E.W. Woodhead diundang dan untuk meninjau perkembangan pendidikan dan seterusnya membuat cadangan tentang pendidikan di Sabah dan Sarawak. Antara cadangan Woodhead ialah memperkasakan pendidikan peringkat rendah dan menengah, menitik beratkan kepentingan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dan mewujudkan sistem pembiayaan pendidikan yang teratur. Ini cadangan Woodhead. Baik, terlihat pendidikan kebangsaan di Sarawak. Berdasarkan cadangan Woodhead tersebut, okey, jadi terdapatlah cadangan tentang sistem pendidikan kebangsaan di Sarawak. Antaranya, mewujudkan sekolah menengah berbilang kaum dengan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Highlightkan, bagus ni. Okey. Menyeragamkan sukatan pelajaran dan juga peperiksaan. Okey. Yang ketiga, memperkenalkan buku teks yang berlatar belakang unsur tempatan dan memastikan pendidikan civic diajar secara formal di sekolah. Itu di Sarawak. Lihat di Sarawak, di Sabah. Laporan Woodhead 1955 juga diterima. Okey, cuma adalah dengan beberapa pindahan, iaitu mempertingkatkan pengajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di sekolah Cina. Memastikan bahasa Inggeris diajar di sekolah Melayu dan bahasa Melayu diajar di sekolah Inggeris. Menetapkan peperiksaan di sekolah menengah dikendalikan dalam bahasa Inggeris. Baik, itulah pendidikan kebangsaan di Sarawak dan juga di Sabah. Okey, cuba tengok betul-betul lah. Tu dia. Baik. Okey. Ada soalan di sini. Mengapakah bahasa Inggeris menjadi bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan di Sarawak dan Sabah? Berdasarkan laporan Woodhead. Cuba jawab. Kali ni cikgu nak awak type sikit atau tuliskan jawapannya dalam whiteboard. Cikgu kongsikan whiteboard kejap lagi. Okey, jadi muka surat 182 paling bawah kiri. Jadi ada soalan di situ, mengapakah bahasa Inggeris menjadi bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan di Sarawak
dan Sabah berdasarkan laporan Woodhead. Tak payahlah tulis, awak cakap je. Kenapa? Sebab apa? Sebab apa? Soal jawab je lah. Sebab apa bahasa Inggeris menjadi bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan di Sarawak? Sebab apa? Cuba jawab. Siapa boleh? Volunteer jawab. Silakan. Ni kot you. Ya. Sebab dia nak melahirkan perasaan kebersamaan dalam kalangan kaum. Yes, betul. Melahirkan perasaan kebersamaan di kalangan di kalangan pelbagai kaum. Okey. Kenapa bahasa Inggeris? lagi betul jawapan tu lagi. Dia nak bagi ni seimbang ke supaya apa ni nak bagi semua. Okey. Apa je? Teruskan, silakan. Jangan biar idea anda putus. Tambah sikit. Di tanah Melayu menggunakan bahasa Melayu. Okey, kan? Bahasa Melayu atau bahasa Inggeris lah adalah bahasa Melayu, tetapi di Sarawak dan Sabah bahasa Inggeris saja sebagai bahasa pengantar utama. So, kenapa bahasa Inggeris, tidak bahasa Melayu? Tidak bahasa Cina. Tidak bahasa-bahasa lain. Kenapa bahasa Inggeris menjadi bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan di Sarawak dan Sabah? Kenapa? Sebabkan Sabah dengan Sarawak tak banyak orang Melayu. Sabah dan Sarawak tak banyak orang Melayu. Yes. Yang ni lah jawapan dia. Okey, yang ni sebenarnya jawapan dia. Baik, cikgu murnikan jawapan. Siapa tadi? Siapa bagi jawapan tadi? Siapa? Bashirah? Aida. Siapa bagi jawapan tadi tu? Aida. Okey, baik Aida. Okey, yang lain cikgu murnikan jawapan Aida. Dengar Okey, jawapan yang tadi awal tadi pun betul untuk mewujudkan kebersamaan. Betul? Okey, baik. Kenapa bahasa Inggeris di Sarawak dan Sabah? Baik, kita lihat di sini. Komposisi kaum di Sarawak dan Sabah kita bandingkan dengan komposisi kaum di Tanah Melayu. Cikgu sebutkan Tanah Melayu dulu ya. Cuba kita lihat komposisi kaum di Tanah Melayu pada ketika itu. Kaum manakah yang paling ramai bilangannya? Tentulah orang Melayu di Tanah Melayu berbanding orang Cina dan orang India. Atas dasar itulah Tanah Melayu ni memanglah tanah untuk orang Melayu. Orang Melayu adalah orang asal, maka wajarlah bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah. Okey, baik. Di Sarawak dan Sabah, komposisi kaumnya berbeza dengan Tanah Melayu. Okey, yang mana di Sabah dan Sarawak dan Sabah ni banyak kaum, bukan 3 kaum terbesar, dia lebih daripada 3 kaum terbesar. Okey, negerinya luas. Sarawak luas, Sabah tu besar, Sarawak tu besar. So banyak kaum, banyak etnik, banyak suku. Kan di Sarawak kita ada Iban, kita ada kaum Iban, kita ada kaum Dayak, kita ada kaum-kaum lain di Sarawak. Banyak kaum-kaum tu. Sabah kita ada Murut, kita ada Dusun, kita ada Kadazan. Okey, banyak kaum. Begitu juga dengan orang Melayu pun ada, orang Cina pun ada, orang India pun ada. Orang Cina, orang Melayu, orang India di Sarawak dan Sabah adalah golongan minoriti. Mereka sikit. Manakala kaum Bumi Putera Sabah dan Bumi Putera Sarawak adalah majoriti. Bumi Putera Sarawak dan Sabah ni pecah lagi, banyak suku-suku kaum, banyak lagi. Okey, jadi wajarlah bahasa Inggeris diangkat sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan mereka, kan, untuk mewujudkan perpaduan perasaan kekitaan dan perasaan kebersamaan. Kebersamaan dan kekitaan ni samalah. Sama je, ayat je lain. Okey, baik, itulah dia pelajar-pelajar jawapan bagi soalan tersebut. Okey, kita lihat seterusnya. Yang kelima, muka surat 183. Penyata jawatan kuasa pelajaran 1956 atau lebih dikenali dengan nama penyata razak, boleh buat catatan. Catatan tambahan di situ, penyata jawatan kuasa pelajaran 1956
juga dikenali sebagai nama penyata razak. Okey, baik, kita lihat di sini. Alright. Okey, jawatan kuasa ini dipengerusikan oleh Datuk Abdul Razak Husin. Pada masa itu, portfolionya ialah Menteri Pelajaran. Ni ayah pada Datuk Seri Najib ni. Okey, dan jawatan kuasa ni ditubuhkan untuk mengkaji semula sistem pendidikan sedia ada, bermaksud mengkaji Ordinans Pelajaran 1952 tadi. Yang ini dia kaji, ni yang sedia ada. So jawatan kuasa ditubuhkan untuk kaji Ordinans Pelajaran 1952. Jadi jawatan kuasa ini mencadangkan satu sistem pelajaran kebangsaan yang baharu ni. Okey. Baik, dengan berteraskan mengintegrasi dan ayat berbilang kaum. Okey, apa dia? Sistem melalui apa? So, sistem persekolahan yang sama bagi kanak-kanak semua bangsa. Bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Dan kurikulumnya seragam dan bercorak kebangsaan. Seragam ni sama semua sekolah. Okey, baik. Ini penting ni, highlightkan cadangan jawatan kuasa ataupun cadangan penyata razak. Baik, sekolah umum atau sekolah rendah. Okey, pada masa itu dipanggil sebagai sekolah umum. Okey, sekolah umum ni sekarang panggil sekolah rendah pusat, sekolah rendah jengka 14. Begitulah. Pada masa ini dinamakan sebagai, pada masa ini dinamakan sebagai sekolah umum. Sekolah umum menggunakan bahasa Melayu. Sekolah jenis umum, maksudnya sekolah Cina dan Tamil, menggunakan sama ada bahasa Inggeris, bahasa Cina atau bahasa Tamil. Okey. Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dijadikan mata pelajaran wajib. Nampak berbeza mata pelajaran wajib dengan bahasa pengantar. Baik, tengok sini. Cikgu ulang balik. Sekolah umum iaitu sekolah rendah menggunakan bahasa pengantar bahasa Melayu. Manakala sekolah jenis umum menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggeris atau bahasa Cina atau bahasa Tamil. Okey, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dijadikan mata pelajaran wajib di semua sekolah. Baik, itu di sekolah umum. Baik, kita lihat sekolah menengah. Sekolah menengah semuanya menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar lah. Manakala bahasa Inggeris dijadikan sebagai mata pelajaran. Itulah penyata razak, dan penyata razak ni dia menjadi Ordinans Pelajaran 1956. Ordinans Pelajaran 1956. Jadi dalam ordinan ini semua masyarakat puas hati. Okey, sebab tuntutan ataupun kehendak mereka telah dapat dipenuhi. Okey, berteraskan sistem pendidikan kebangsaan. Okey, baik. Setakat ni ada apa-apa nak tanya tentang sistem pendidikan kebangsaan? Silakan. Cikgu buka pada ruang soal jawab. Kalau ada, sila. Sila. Kalau ada pendidikan ni. Ada nak tanya tentang pendidikan? Ya, silakan. Yang Ordinans Pelajaran 1956 tu kan? Dia semua kaum bersatu kan? Sekolah rendah dengan sekolah menengah. Ya. Jadi yang ni lain lah. Sekolah rendah dia asing, lepas tu sekolah menengah dia campur. Okey, macam ni. Okey, bagus soalan tu. Baik. Untuk pengetahuan anda semua, Ordinans Pelajaran 1956 dijadikan sebagai asas kepada sistem pendidikan kini.
Sampai hari ni kita guna ordinan pelajaran 1956. Cuma ada beberapa penambahbaikan, asasnya sama. Jadi, okey, apakah pindaan? Pindaan ni kecil saja, dia tak ubah pun prinsip berdasarkan sistem kebangsaan. Sebagai contoh, okey, dalam ordinan pelajaran 1956, sekolah umum kan. Jadi sekolah umum sekarang ni dia dah tukar nama kepada hari ini sekolah rendah. Tak guna nama umum dah. Benda sikit aja, tukar nama aja, umum kepada rendah. Jadilah sekolah rendah Jengka Pusat 2, sekolah rendah Bandar Pusat, sekolah rendah Jengka 14. Dia ubah dekat situ. Okey, boleh tak orang Cina belajar di sekolah kebangsaan? Boleh, tak ada masalah. Okey, boleh, tak ada masalah, no hal. Okey, baik. Sekolah jenis umum okey, ditukar kepada sekolah jenis kebangsaan. Sebagai contoh di Sungai Jerit ataupun Tongkiat, kita ada SJKC. Okey, SJKC di Tongkiat kan, sekolah atau sekolah jenis kebangsaan Tamil, SJKC atau SJKT. Jadi boleh tak orang Melayu belajar di sekolah ini, SJKC atau SJKT? Boleh, tak ada masalah. Sebab apa boleh? Sebab walaupun dia jenis Cina atau jenis Tamil, tetapi sukatan pelajarannya adalah sukatan kebangsaan. Sukatan kebangsaan. Okay, dalam sekolah jenis Cina dan jenis Tamil ada juga bahasa Melayu diajar. Sebab bahasa Melayu ni diajar wajib di semua sekolah. Tak kira lah di sekolah rendah ke, atau di jenis sekolah rendah ke, atau di sekolah menengah, bahasa Melayu macam tu. Okay, jadi sebenarnya tak ada isu sebenarnya. Okay, contohnya awak ada anak yang tidak kahwin, ada anak, nak hantar anak ke sekolah jenis kebangsaan Cina. Boleh, tak ada masalah, hantar. Cikgu Melayu pun ada ramai yang mengajar di sana. Dia ajar bahasa Melayu. Ada kawan cikgu mengajar di sekolah rendah jenis kebangsaan Cina, dia ajar bahasa Melayu. Ada juga orang Melayu belajar di sana. Kalau cikgu ada pernah baca akhbar, ada satu kawasan terpencil di Perak, pedalaman. Dia ada satu sekolah Cina di situ. Tetapi sekolah Cina tu sekolah SRJKC. Tak ada seorang pun pelajar Cina. Kan? Ada orang pelajar Melayu je. Rupa-rupanya orang Cina tu dah banyak berpindah ke bandar. Dia tak duduk kampung lagi dah. Jadi itu sebabnya sekolah tersebut walaupun asalnya sekolah rendah jenis kebangsaan Cina, ramai Cina, tetapi orang Melayu pula ramai. Sebab apa? Orang Melayu hantar ke sekolah jenis kebangsaan Cina sebab sukatan pelajarannya sama. Sama saja. Buku teks yang sama. Cuma dia adalah buku teks mata pelajaran bahasa Cina, mata pelajaran bahasa Tamil, budaya. Contohnya mereka ni bercakap bahasa Cina, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Okey, faham tak kat situ? Faham tak? Faham. Okey. Satu lagi, cikgu ingat ordinan pelajaran 1956 ni, cikgu teringat dulu masa zaman cikgu jadi guru disiplin di sekolah kita lah kan. Cikgu masih ingat bila cikgu keluarkan surat gantung sekolah ataupun buang sekolah, dekat situ ada ditulis ayat pertama sekali, klausa pertama dalam surat buang atau gantung sekolah. Mengikut ordinan pelajaran 1956 pindaan 57. Kan. Kuasa disiplin murid-murid adalah terletak di kuasa di tangan pengetua. Macam tu, cikgu ingat lagi. Jadi ini bermaksud ordinan pelajaran 1956 telah menjadi satu, orang kata, sebagai acuan lengkap pendidikan negara yang bercorak kebangsaan. Bercorak kebangsaan dan berteraskan perpaduan dan integrasi kaum. Inilah dia. Penyata razak lah, mula-mulanya penyata razak. Bila penyata razak ni dijadikan undang-undang, dinamakan sebagai Ordinan Pelajaran 1956. Pindaan 1957. Begitulah students. Begitulah student. Kalau awak nak tahu sekolah kita dahulu,
sekolah kita ni kan, SMK Jika Pusat 2, pernah ada pelajar Cina, cikgu pernah ajar, cikgu tak pernah ajar, pelajar tak sempat cikgu ajar pelajar Cina di sini. Cikgu pernah sempat ajar beberapa orang pelajar Tamil, orang India, pelajar India, ada. Okey, ada. Cuma sekarang ni tak ada lah kan. Ada pelajar Cina belajar di sekolah ni. Okey, ada dulu. Okey. Alright. Ada nak tanya lagi? Ada nak tanya, silakan. Okey, tak ada. Kalau tak ada, baik kita lihat ke surat seterusnya, okey, iaitu penubuhan parti politik. Baik, kita lihat kat situ Okey, baik. Jadi dalam usaha-usaha ke arah kemerdekaan, okey, penubuhan parti politik banyak ditubuhkan selepas Perang Dunia Kedua kerana perkembangan nasionalisme. Okey, ni nak bebaskan tanah air daripada penjajah. Okey. Baik. Dan kita lihatlah kat sini, sebenarnya topik 7.1. Okey, latar belakang idea negara merdeka lah. Jadi kita lihat di sini Baik, ni PKMM kita ada pada tahun 1940-an. Banyak parti politik ditubuhkan berbanding pada tahun 1950-an lah. Okey. Kita lihat muka surat 184 di situ. Okey, banyak Okey. Baik, kita ada PKMM, PKMS, API, PPM, UMNO, kita ada PKML, MIC, BARIP, okey, BPS dan juga MCA. Okey. Baik. Yang kat sini cikgu nak awak highlightkan tentang perjuangan dia di sini. Contoh untuk PKMM, sejarah politik dalam kalangan orang Melayu, menekankan perpaduan antara penduduk berbilang kaum dan mencapai kemerdekaan melalui konsep Melayu Raya. Yang ni kita dah belajar dalam topik 7.1 yang lalu. Baik, di Sarawak PKMS. Okey. Baik. Yang ni sebenarnya juga kita telah belajar bagaimana PKMS ni menentang penyerahan Sarawak kepada British. Ingat balik dalam bab 4 yang lalu kalau tak silap cikgu. Dia menentang penyerahan Sarawak kepada British. Okey. Dan jadi PKMS ni adalah merupakan penjenamaan semula daripada Persatuan Melayu Sarawak yang diharamkan semasa pendudukan Jepun di Sarawak. Dan kita lihat Angkatan Pemuda Isaf API. Okey. Jadi yang ini menggembelingkan tenaga muda sebagai penggerak membuat perubahan politik, menggunakan slogan Merdeka dengan Darah untuk memperjuangkan kemerdekaan. Jadi British labelkan API ni satu gerakan politik yang radikal, yang bahaya bagi British. Jadi British haramkan. Begitu juga dengan PKMM. Baik, kita lihat pergerakan pemuda Melayu di Sarawak. Yang ni sama juga terlibat dalam gerakan anti penyerahan Sarawak kepada British. Okey. Baik, UMNO. Baik, UMNO ditubuhkan oleh Datuk Onn Jaafar. Okey. Tujuan utama ditubuh UMNO adalah semata-mata untuk menentang Malayan Union pada 1946. Okey. Kemudian apabila Malayan Union berjaya dibubarkan, maka tujuan UMNO berubah kepada nak merdeka pula pada tahun 1950. Untuk itu UMNO berunding dengan British dan bekerjasama dengan kaum lain untuk mencapai kemerdekaan. Okey, baik. Kita lihat PKML di Labuan. Okey, dari sudut perjuangannya. Meningkatkan kemajuan dalam bidang sosioekonomi, menuntut agar Sabah dimerdekakan daripada pentadbiran British. Itu PKML. Baik, kita lihat MIC, menjaga kepentingan orang India di tanah Melayu dan memperjuangkan kemajuan politik bersama kaum lain. Okey. Baik, kita lihat BARIP, okey, di Sabah. Okey, menyatukan anak negeri dan bekerjasama memperbaiki keadaan ekonomi dan politik. Okey. Dan menuntut keadilan daripada pentadbiran British. Baik, kita lihat Barisan Pemuda Sarawak
memperjuangkan kepentingan penduduk Bumi Putra ke arah berkerajaan sendiri dan menentang penyerahan Sarawak kepada British. Okey. Baik. Okey, MCA memelihara kepentingan kaum Cina dan bekerjasama menentang komunis di tanah Melayu. Baik, itulah dia pelajar-pelajar parti-parti politik pada tahun 1940-an. Kita lihat 1950-an pula. 1950-an. Okey, 1950-an di bawah muka surat 184. Okey, IMP. Baik, IMP ni ataupun Independence of Malaya Party, dalam bahasa Melayu Parti Kemerdekaan Melaya, merupakan satu parti yang ditubuhkan oleh Datuk Onn Jaafar selepas Datuk Onn Jaafar keluar daripada UMNO. Mengapakah Datuk Onn Jaafar keluar daripada UMNO? Datuk Onn Jaafar berkecil hati dengan kecaman orang Melayu terhadap cadangan beliau. Apakah cadangan beliau? Beliau bercadang untuk membuka keahlian UMNO kepada orang bukan Melayu. Ramai orang Melayu menentang dan mengecam cadangan Datuk Onn Jaafar kerana UMNO hanya untuk orang Melayu, bukan untuk kaum lain. Dalam hati Datuk Onn Jaafar, Datuk Onn Jaafar buat sedemikian kerana untuk mewujudkan kerjasama kaum. Jadi Datuk Onn Jaafar keluar daripada parti UMNO, menubuhkan IMP, Independence of Malayan Party. Jadi IMP ni Datuk Onn Jaafar dan Tan Cheng Lock lah dia punya pemimpin. Jadi idenya berteraskan kerjasama kaum untuk mencapai kemerdekaan. Namun begitu IMP ni gagal mendapat sambutan kerana pada ketika itu perpaduan masih lagi terlalu asing untuk masyarakat. Parti ialah PAS, juga memperjuangkan kemerdekaan penuh untuk tanah Melayu dan nak menyatukan pentadbiran Islam di negeri-negeri Melayu lah. Dan kita ada PPPP, memperjuangkan hak yang sama untuk semua kaum dan memperjuangkan keadilan sosioekonomi berasaskan demokrasi berparlimen. Kemudian Datuk Onn Jaafar menubuhkan lagi Parti Negara bersama Datuk Hamzah, Kyo Josiang dan A.C. Turasinggam, masih lagi dengan menggunakan idea kerjasama antara kaum dan membentuk satu parti bagi semua rakyat membentuk negara di tanah Melayu lah, membentuk negara tanah Melayu. Baik, itulah parti-parti politik. Perubahan parti politik ni merupakan salah satu usaha ke arah kemerdekaan. Dengan adanya parti politik, mereka dapat menggerakkan gerakan mereka untuk memperjuangkan kemerdekaan. Untuk berunding dengan British, memperjuangkan kemerdekaan. Di sinilah dalam melalui parti politik lah masyarakat akan dapat menyemai perasaan kebangsaan, perasaan cinta akan negara. Baik. Selesai topik 7.5. Ada nak tanya lagi? Ada lagi? Dalam 7.5 perubahan parti politik? Ada? Ada tanya, silakan. Buka mikrofon. Tanya. Ada tak? Ada yang tanya tak? Ada nak tanya? Tak ada? Okey, baik. Kita teruskan. Kita teruskan dengan Cikgu lag. Oh, cikgu lag kan? Aku yang lag tadi.
Hello? Hello? Kenapa? Tenang, Lagi tenang. satu episode je nak habis season 1. Weh, tenang. Record tu. Cikgu dengar record. Allah. Apa yang harus kita lakukan ni kawan-kawan? Diam. Tunggu. Kau lah pula buat kelas sebab saya tengah record. Ismat, Dah. Ya, Hello, Mat. hello. tak datang Ya. rumah aku ke Ismat? bila? Hari ni ke esok ke? Dia kalau datang rumah kau je kan, kita tak dapat sama je pada. Buat pagi esok Buat Hello, hello. 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 Kenapa? Tak apa lah. Kau ada klik-kliknya. Yang record ni macam mana? Pokok beri. Eh. Ha. Nanti yang mate bak 2 tu hantar aku. Bak 2 aku nak. Yang mana? Kau kan dengan cikgu Daud itu. And Matt. Mate pula. Bak 2 tau. InsyaAllah. Nanti aku ni ingatkan kau. Kalau aku baik lah. Bak 3 senang je kan? Anjir. Yang sister persamaan tu lah. Aku dah siapkan baru bak 1 semua. Bak 2, bak 3 aku boleh buat. Bak 2 aku ada ni. Yang alpha beta tu apa? Bak 2 ke bak 3? Bak 2. Bak 2. Di kuadratik. Yang tu ke? Sasagi apa? Lagu lah. Sasageyo. Okay. Aku skip tu lagu dia tu. Aku tak dengar weh. Shinzo wa Sasageyo. Dengar sekali lepas tu skip lah. Basia. Apa macam halal. Sebab kita spoil.
Kita semua cerita erotik air Bashirah koyak. Ada kelas ke tak ni? Cikgu tak ada internet ke? Okay. Untuk title ni lah. Tiba-tiba kau buka cikgu datang. Let's go! Kau dah masuk ke season 3? Ijah. Anjir. Bukannya dengar apa suara dia. Apa dia? Bukannya dengar apa suara dia. Asal cikgu? Assalamualaikum cikgu. Kenapa boleh jadi macam tu? Dah okey dah? Oh cikgu. Apa Aisyah presenting pula? Okey Aisyah, jap. Okey, baik. Pelik lah. Cikgu tak tekan apa-apa pun. Tiba-tiba dia left Cikgu tadi. tak ada. Tak ada. Cikgu tak left pun. Okey, biasalah tu. Sampai mana tadi? Cuba beritahu. Sampai yang cikgu tanya, ada soalan tak tadi? Ada soalan atau tidak? Okey, ada tak? Sekarang ni kita dah habis. Okey, topik 7.5 Kita dah selesai topik 7.5 iaitu penubuhan parti politik. Selesai dah. Dan kita dah belajar dalam tu juga kerjasama politik ke arah kemerdekaan. So, ada soalan tak? Cikgu, nak tanya cikgu. Silakan. Sebab apa banyak parti politik muncul masa 1940 tu? Okey, baik, bagus. Soalan yang sangat bagus. Okey, dengar molek-molek semua. Okey, baik. Okey, baik Pada tahun 1940-an di tanah Melayu. Okey, yang pertama cikgu nak awak faham bahawa selepas Perang Dunia Kedua, bila? 1945. Okey, Perang Dunia berakhir di tanah Melayu. Okey, begitu juga dengan seluruh dunia lah. Jadi di tanah Melayu kita tahu berlaku kekosongan politik, betul tak? Lepas Jepun kalah di tanah Melayu berlaku kekosongan politik. British lewat tiba, kesempatan itu digunakan oleh MPAJA. MPAJA keluar daripada hutan, buat undang-undang sendiri yang kejam. Betul? Baik. Kat situ berlaku kekacauan. Lepas tu British tiba. British tubuhkan BMA. British Military Administration. Okey. Jadi lepas BMA, British nak tubuhkan Malayan Union. Jadi di kat sini sebenarnya bila orang pada sudut pandang orang Melayu, okey, pada zaman pendudukan Jepun, kehidupan juga sukar. Kehidupan susah. Okey. Jepun melaksanakan pentadbiran ketenteraan. Okey, terdapat catuan makanan. Okey, ekonomi merudum. So ingatkan Jepun ni jadi penyelamat mereka. Rupanya tidak. Rupanya tidak. Jepun tidak mentadbir negara kita seperti mereka mentadbir negara mereka sendiri.
Okey. Tak ada sebenarnya. Jadi mulalah timbul kesedaran bahawa semua penjajah ini sama. Jadi timbullah semangat ataupun kesedaran kebangsaan di kalangan penduduk ni, penduduk Melayu khususnya lah. Okey, jadi itu sebab penduduk Melayu ni pada tahun 1940-an parti-parti politik ni banyak muncul kerana kesedaran kebangsaan dah mula, dah semangat kebangsaan tu dah mula lah, dah sedar dah, rupa sedar, mereka dah sedar kita tak patut biarkan penjajah mentadbir negara kita. Okey, lepas satu-satu pun boleh tolong pun tidak. Betul tu Jepun kalah, British pula. Nampak tak kat situ? Kemudian tiba-tiba pula British nak tubuhkan Malayan Union. Yang kita tahu Malayan Union ni terang-terang menghakis status quo orang Melayu sebagai bumi putera. Lagilah timbul semangat nasionalisme di kalangan penduduk Melayu. Jadi itu sebabnya pada tahun 1940-an pula muncul banyak parti politik. Okey, baik. Jadi dah muncul UMNO. UMNO ni wakil parti politik Melayu yang paling besar. Okey, ditubuhkan semata-mata untuk menentang Malayan Union. Ada lagi parti-parti Melayu yang lain. Parti Melayu yang lain yang British labelkan sebagai parti yang radikal. Seperti apa? PKM. Okey, API, AWAS, Batas ni parti-parti Melayu pula juga. Cuma parti-parti ini adalah radikal. Mereka juga memperjuangkan kemerdekaan tetapi dengan cara radikal, dengan cara kekerasan kalau terpaksa. Mereka sangat-sangat lantang, menyuarakan anti-British. Berbeza dengan UMNO yang kita tahu UMNO ni juga memperjuangkan kemerdekaan tetapi dengan cara yang sangat sederhana, berunding. Itu sebab British akhirnya memilih UMNO. Dia nak berunding dengan UMNO, tak nak dengan parti-parti yang begitu keras ni. Jadi itu sebabnya pada tahun 1940-an banyak parti-parti Melayu muncul untuk memperjuangkan hak-hak mereka, untuk memperjuangkan status mereka sebagai penduduk bumi putera dan semestinya lah nak ni yang paling utama, nak merdeka. Faham Manakala parti politik yang bukan Melayu seperti MIC, MCA ditubuhkan dengan tujuan asalnya untuk memelihara kepentingan kaum mereka di tanah Melayu. Mereka sedar bahawa mereka bukan penduduk asal. Jadi perlu ada satu persatuan yang jaga kebajikan, yang jaga sosioekonomi orang-orang mereka. Itu sebabnya ditubuhkan MCA. Disebabkan ditubuhkan MIC untuk memelihara kepentingan orang Cina dan juga orang India di tanah Melayu. Dan akhirnya pada tahun 1950-an, parti-parti yang bukan Melayu ini bekerjasama dengan orang Melayu untuk negara ke arah kemerdekaan. Ke arah kemerdekaan negara, terbalik. Ke arah kemerdekaan negara. Begitulah dia, Daniel Hazim. Itulah jawapannya. Ada lain jawapan? Silakan. Ada lain soalan? Faham tak, Azim? Okey. Tapi cikgu cakap tadi dia apa ni? Dia pujuang tadi untuk memperjuangkan apa tadi tu? Kemerdekaan lah. Kemerdekaan Okay. UMNO, Parti Melayu ni. Parti Melayu untuk memperjuangkan dia punya kemerdekaan. Kan kita belajar latar belakang idea negara merdeka dalam topik 7.1. Ingat balik, tengok balik YouTube 7.1. Latar belakang idea negara merdeka, ada parti yang memperjuangkan kemerdekaan negara. Terutama parti berasaskan kaum Melayu. Contohnya UMNO, contohnya PKMM, contohnya Kesatuan Melayu Muda. Bezanya ialah corak gerakan mereka. Ada parti ni corak gerakannya ialah secara sederhana. Memperjuangkan kemerdekaan, sebagai contoh UMNO. Ada pula corak gerakan parti tersebut radikal, keras seperti PKMM. Seperti Kesatuan Melayu Muda, seperti API dan lain-lain. Faham PAS pula ada pula parti Melayu yang berasaskan Islam seperti PAS, seperti Hizbul Muslimin, dia nak menubuhkan sebuah negara Islam.
Faham tak? Macam tu lah. Okay, alright. Ada lagi nak tanya? Ada lagi nak tanya? Semualah, bukan topik tu saja, semua. Sebab kita dah habis ni. Okay, kita nak cuba buat ulang kaji pula. Okay. Ada nak tanya tak selain daripada tu? Ada nak tanya, silakan. Okey, kalau tak ada yang nak tanya, tak apa. Baik, rujuk muka surat 191. Okey, 191. Kita buat latihan objektif. Okey, baik. Jom. Rujuk buku teks 191. Okey, apa jawapan nombor 1? Senang ini. Apa jawapan nombor 1? Siapa-siapa jumpa dulu? Bagi jawapannya. D. C. D. D. Okey, lain. D. D. Ada jawapan lain? Zahsrul, jawapan awak apa Zahsrul? D je tu. Okey, D. Jawapannya ialah D. Betul. Isi Turai Singgam dan Tan Cheng Lock. Baik, cuba jawab soalan nombor 2. Senang ini. Senang ini nombor 2 ni. Apa nombor 2? Kita belajar tadi. Baru tadi kita belajar. Nombor 2. Jawapan dia apa? Sebutkan. Buka on mikrofon. Sebutkan. A ke? Ke C? A. Mengapakah sistem yang berikut diperkenalkan di tanah Melayu? Apa jawapannya? Ada jawab A. Okey, lain? Yang lain bagaimana? D. D. D ada. Saya rasa D ada. D. D. Okey, baik. Lain? Lain? Baik, tak ada. Jawapan sebenarnya ialah dadu. Melatih penduduk tempatan berkerajaan sendiri. Soalannya nak mengapa kan? Jawapannya mestilah sebab-sebab. Baik, nombor 3. Apakah jawapan anda? Senang je. Nombor 3, apa jawapan? B. Bola lagi, jawapan lain. B. Bola lagi, jawapan lain. B ke B. Oh, B. Okey, jawapan lain. Ada lagi yang lain selain pada B? Baik, sememangnya jawapannya ialah bola. Mewujudkan perpaduan kaum. Bagus. Cuba lihat soalan nombor 4. Jawab. Okey. Baik. Okey, apakah jawapan anda? Jawapannya? C. C. Okey, lain? Jawapan lain? Jawapan lain?
B ke? Dadu. B ke B? Oh, bola. Okey, jawapan lain ada tak? Baik, jawapan sebenarnya ialah bola. Perpaduan antara kaum tidak mantap. Sebablah dua peristiwa tersebut berlaku untuk memantapkan perpaduan antara kaum supaya kita dapat kemerdekaan. Syaratnya British bagi isyarat kita perlu bersatu dulu. Okey, ada tak bab 8? Okey, ada tak soalan lain? Okey. Ada tak soalan lain sebelum kita masuk bab 8? Tak ada. Okey, tak ada. Rujuk bab 8. Muka surat. Okey, cikgu buka bab 8 pula. Sekejap ya. Okey, bab 8. Okey, rujuk muka surat 195. Okey, bab 8 ni sikit je sebenarnya. Ada 4 topik sahaja. Okey, dia tak panjang macam bab 3 kan. Bab 3 panjang. Okey, bab 8 ni pendek je. Ada 4 topik yang kita akan belajar iaitu perkembangan pilihan raya. Okey, di Persekutuan Tanah Melayu. Proses pilihan raya umum pertama. Okey. Penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan dan peranan Kabinet pertama dalam Persekutuan Tanah Melayu. Okey, jadi bab 8 pilihan raya. Jadi pilihan raya ni semua tahulah maksud pilihan raya ni. Okey, pilihan raya merupakan sebahagian daripada amalan demokrasi berparlimen di negara kita. Sampai sekarang kita amalkan Okey. Jadi pilihan raya ni kita buat, kita laksanakan untuk memilih wakil rakyat di peringkat parlimen dan juga di peringkat negeri. Okey, untuk hari inilah. Adakah pilihan raya hari ini sama dengan pilihan raya yang kita nak belajar kejap lagi? Jadi kita tengok sama-sama. Okey, jadi kita akan masuk topik 8.1 perkembangan pilihan raya di Persekutuan Tanah Melayu. Kita lihat, okey, pilihan raya yang mula sekali diadakan di Tanah Melayu. Okey, baik. Okey, ini dia topik 8.1, rujuk muka surat 196. Okey. Jadi pilihan raya ni pelajar-pelajar merupakan asas berkerajaan sendiri. Sebab apa dikatakan asas kerajaan sendiri? Sebab rakyat yang mengundi, yang memilih wakil mereka dalam pilihan raya, itulah maksudnya asas kerajaan sendiri. Okay, sebagai amalan demokrasi berparlimen, rakyat akan memilih pemimpin mereka melalui pilihan raya. Jadi parti pemimpin ni dia bawa lah nama parti mereka bawa nama parti mereka dan bertanding dalam pilihan raya. So rakyat akan pilih calon mereka. Jadi parti yang menang dalam pilihan raya akan membentuk kerajaan. Itu yang cikgu cakap sebagai asas kerajaan sendiri. Jadi rakyat berpeluang memilih wakil atau parti yang akan membentuk kerajaan. Baik Di negara kita, pilihan raya diadakan di peringkat perbandaran pada masa itulah Sekarang pilihan raya peringkat perbandaran tak ada lagi dah. Dah sudah tiada. Peringkat perbandaran diikuti peringkat negeri dan seterusnya peringkat yang lebih besar iaitu pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan. Ni seluruh negara
Baik, kita lihat yang pertama. Okey. Sejarah dia atau kronologinya, garis masanya. Okey, sesuai dengan peruntukan, selaras dengan peruntukan dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948, okey, pilihan raya perlu diadakan. Okey, di Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Baik. Kemudian yang kedua, okey, Kerajaan Persekutuan telah mewujudkan satu jawatan kuasa pilihan raya bagi Majlis Mesyuarat Perundangan untuk mengkaji dan membuat cadangan tentang perkara tersebut. Okey, maksudnya kuasa lah. Nama jawatan kuasa tu jawatan kuasa pilihan raya. Jadi jawatan kuasa pilihan raya ni akan buat kajian dan cadangan tentang pelaksanaan pilihan raya di negara kita. Dan kajian dan cadangan tersebut akan diserahkan kepada Majlis Mesyuarat Perundangan. Okey, dalam Majlis Mesyuarat Perundangan ni satu majlis. Sekarang Majlis Mesyuarat Perundangan ni boleh disamakan sebagai Dewan Rakyat lah. Dalam majlis tersebut ada anggota-anggota, pegawai-pegawai tinggi kerajaan. Jadi jawatan kuasa inilah yang buat kajian dan seterusnya menghantar laporan kepada Majlis Mesyuarat Perundangan tentang pelaksanaan pilihan raya itu. Baik. Kemudian yang kedua, Ordinans Tempatan diwujudkan pada tahun 1950. Jadi itu sebabnya pilihan raya peringkat bandaran dapat dilaksanakan kerana adanya undang-undang ini. Jadi undang-undang ini menjadi punca kuasa pilihan raya peringkat bandar dilaksanakan. Okey. Baik, kita lihat yang ketiga, yang keempat. Okey, jadi pilihan raya yang pertama diadakan di Tanah Melayu ialah pilihan raya Majlis Perbandaran di Georgetown, Pulau Pinang. Okey, kita boleh katakan sebagai pilihan raya kerajaan tempatan. Kenapa dinamakan kerajaan tempatan? Sebab untuk pentadbiran bandar tersebut sahaja. Contoh di Pulau Pinang, bandar Georgetown. Jadi pilihan raya ini bertujuan untuk memilih 9 orang ahli pesuruhjaya untuk Majlis Perbandaran Georgetown. Jadi ahli ini dipilih melalui pilihan raya, rakyat yang pilih. Sebelum ni ahli tersebut dilantik oleh Gubernur Negeri Selat. Okey, tetapi kali ini pada tahun 1951 rakyat yang lantik melalui apa? Pemilihan dalam pilihan raya. Di situ kita nampaklah corak amalan demokrasi. Okey. Baik. Hari pendaftaran pemilih selama 6 minggu lah. Jadi rakyat Georgetown, penduduk yang tinggal di Georgetown kena mendaftar sebagai pengundi. Jadi buang undi, hari membuang undi. Jadi kita tengok jadual muka surat 196. Jadi daripada 9 kerusi itu Parti Radikal dan Parti Radikal telah menang 5 daripada 9 kerusi. Manakala Buruh 2, UMNO 1, Bebas 1. Itulah dia keputusan Majlis Pilihan Raya Majlis Perbandaran Georgetown. Baik, kita lihat seterusnya. Kemudian pada tahun berikutnya 1952, satu pilihan raya peringkat bandar Kuala Lumpur diadakan. Di sini ada satu kerjasama di kalangan orang Melayu dan Cina, iaitu UMNO bahagian Kuala Lumpur telah bekerjasama dengan UMNO bahagian Selangor. Dan kerjasama ini dikenali dengan nama perikatan. UMNO MCA bergabung mengadakan kerjasama untuk pilihan raya ini dan kerjasama ini dinamakan sebagai perikatan. Gabungan UMNO dan MCA ini telah menang besar dalam pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur. Cuba kita lihat jadual pada muka surat sebelum ini, 196. Tengok.
Okey, berapa jumlah kerusi? 12 12. Jadi perikatan menang 9 daripada 12 kerusi. Tengok kat sini. Jadi ini menunjukkan bahawa kerjasama kaum yang begitu erat berjaya memenangi pilihan raya tersebut. Okey, rakyat yang sokong. Okey, bagaimana kerjasama itu diadakan? Begini. Senang aja. Jadi dalam kerjasama tersebut, okey, mudah saja, sangat simple. Okey, orang Melayu, okey, yang tinggal di kawasan, okey, contohnya kawasan itu, katakan kawasan itu majoritinya Cina. Okey, majoritinya Cina. Jadi calonnya calon Cina. Mereka. Okey. Jadi orang-orang Melayu yang tinggal di kawasan tersebut perlu mengundi orang Cina ini sebagai satu kerjasama. Begitu juga sebalik dengan orang UMNO, orang Melayu, orang Cina yang banyak, orang Cina yang tinggal di kawasan orang Melayu akan memilih calon UMNO. Jadi UMNO dan MCA ni bergabung, maka perikatan ni menang besar. Itulah strateginya. Okey, baik, kita teruskan. Okey, selepas selepas pilihan raya Majlis Perbandaran, diadakan juga pilihan raya peringkat negeri. Peringkat Majlis Negeri. Jadi pada tahun 1954, kerjasama UMNO dan MCA diteruskan. Hasilnya menang besar juga. Menang 200 daripada 268 kursi negeri yang dipertandingkan. Jadi menunjukkan masyarakat terima dengan kerjasama antara kaum ni. Jadi itulah dia pelajar-pelajar. Perkembangan ataupun garis masa. Kalau kita buat garis masa, kita dapat susun ikut tahun kan. Jadi itulah dia pelajar-pelajar perkembangan pilihan raya persekutuan di tanah Melayu. Okey, setakat topik ini ada apa-apa soalan? Silakan buka mikrofon, tanya. Ada? Ada yang tanya? Okey, tak ada dah tu. Senyap dah ke? Alright, teruskan dengan topik 8.2. Proses pilihan raya umum pertama. Tengok. Surat 198. Proses pilihan raya umum yang pertama. Yang ni yang besar ni. Dia peringkat persekutuan lah. Tadi bandar dengan negeri saja, ini lagi besar. Seluruh negara terlibat. Tujuan pilihan raya ni adalah untuk memilih anggota Majlis Perundangan Persekutuan. Sebelum ini, anggota Majlis Perundangan Persekutuan dilantik tanpa pilihan raya. Jadi kali ini kita lantik melalui pemilihan dalam pilihan raya. Jadi pilihan raya ini adalah satu usaha rintis ke arah kemerdekaan. Sebab pemimpin-pemimpin yang dipilih dalam pilihan raya ini akan menjadi anggota Majlis Perundangan Persekutuan. Dan pemimpin-pemimpin ini adalah pemimpin-pemimpin tempatan. Baik, prosesnya ada 8 kalau tak silap cikgu. Jom kita simak sama-sama. 8 kalau tak silap. Ada 8. Yang pertama, bermula dengan menetapkan bilangan ahli MPP. Berapa banyak ahli MPP ni kita perlu tetapkan? 100, 200, 30, 40, 50. Berapa banyak nak ahli MPP ni? Yang kedua, penentuan sempadan, pendaftaran pengundi, penamaan calon, mengadakan kempen, mengundi, pengiraan undi dan pengumuman keputusan. So 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lah, termasuk pengumuman keputusan. Baik.
Baik, kita lihat. Isu dekat sini ialah berapa banyak bilangan ahli MPP. Okey. Jadi adalah dua bentuk cadangan yang dinamakan sebagai bentuk A dan bentuk P. Okey. Jadi speaker kita lantik seorang. Okey, sama. Yang ni sama, tak ada berbeza. 3 orang ahli dilantik. Okey, sama. 11 orang wakil negeri, sama. 20 orang mewakili kepentingan tertentu, sama. Okey. 3 orang dilantik golongan minoriti ni, sama. Baik, cikgu nak jelaskan 20 orang ni. 20 orang bermaksud contoh orang penting yang mempunyai kepakaran dalam bidang-bidang penting negara seperti dalam sektor keusahawanan, dalam sektor perbankan, contohnya ekonomi, ataupun dalam sektor perindustrian. Jadi orang-orang ini dipilih. Okey, orang-orang ini dilantiklah. Okey, kerana individu-individu ini mempunyai pengalaman, kepakaran untuk pembangunan negara selepas merdeka kelak. Okey, jadi sebab dia pilih untuk kepentingan tertentu. Baik, 3 orang dilantik yang mewakili golongan minoriti ini ialah golongan yang minoriti. Okey, golongan majoriti di tanah Melayu, Cina, India. So, siapa golongan minoriti? Selain daripada itulah, sebagai contoh orang asli, sebagai contoh orang Serani, kaum-kaum lain yang minoriti yang terdapat di tanah Melayu. Jadi, kita lihat 2 orang ahli rasmi iaitu Setiausaha Pertahanan dan Setiausaha Ekonomi. Jadi, setakat ini 2 cadangan ni sama. Okay, bentuk A dan bentuk B. Dia beza di sini. 60 orang dalam cadangan bentuk A, 60 orang yang dipilih melalui pilihan raya. Cadangan bentuk B, 40 orang yang dipilih melalui pilihan raya. 8 orang tambahan dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi. Okey. Baik, tempoh pilihan raya untuk A, pilihan raya diadakan tidak lewat daripada bulan November. Manakala untuk bentuk B tidak menetapkan sebarang masa untuk pilihan raya. Baik, Tunku Abdul Rahman dan Parti Perikatan memilih bentuk A. Sedangkan jawatan kuasa pilihan raya memilih bentuk B. Begitulah isu-isunya. Okey, baik. Terlihat seterusnya, muka surat 199. Pada 21 April 1954, Tunku Abdul Rahman berangkat ke London bersama pemimpin kaum lain seperti Tan Cheng Lock, T.H. Tan dan lain-lain lah. Okey, berangkat ke London. Okey, jadi apakah tujuannya? Untuk menyatakan hasrat menentukan 3/5 bilangan anggota MPP. 3/5 bilangan anggota MPP. Baik, mungkin awak terfikir, apa hal pula Tunku Abdul Rahman ni berangkat ke London? Okey, macam ni pelajar-pelajar sekalian. Ingat, pada waktu ini kita belum merdeka. Kita masih di bawah penjajahan British. Jadi wajarlah Tunku Abdul Rahman, pada masa itu Tunku Abdul Rahman telah dilantik sebagai Ketua Menteri. Okey, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu bersama-sama Tan Cheng Lock. Okey, jadi Tan Cheng Lock, Tunku Abdul Rahman pun berangkat ke London untuk mendapatkan 3/5 bilangan anggota MPP. Jadi bilangan ini mestilah dipilih melalui pilihan raya. Jadi dengan pertolongan Lord Ogmore di London, Tunku Abdul Rahman berjumpa dengan ahli parlimen daripada Parti Buruh British, Parti Konservatif dan Parti Liberal. Jadi Tunku Abdul Rahman membuat kenyataan tentang hasrat mereka melalui akhbar kepada rakyat British dan ahli parlimen. Macam tu. Sebab wajarlah Tunku Abdul Rahman ni selaku ketua Parti Perikatan. Sebab Parti Perikatan ni mewakili 3 kaum terbesar di Tanah Melayu dan mendapat sokongan penuh oleh ramai penduduk Tanah Melayu. So, wajarlah Tunku Abdul Rahman berangkat ke sana sebab Parti Perikatan inilah yang bakal menjadi kerajaan
di tanah Melayu, kerajaan merdeka daripada British. Sebab itu Tunku Abdul Rahman bergerak ke London untuk menyatakan hasrat penentuan 3/5 bilangan anggota MPP. Baik. Namun begitu, bukan. Teruskan. Pada 14 Mei 1954, 14 Mei, Tunku Abdul Rahman telah berjaya mengadakan rundingan dengan setiausaha tanah jajahan British di London, iaitu Oliver Littleton. Tapi rundingan masih gagal lagi lah untuk mendapat 3/5. Gagal. Jadi balik tangan kosong lah, tak dapat 3/5. Tetapi mereka disambut meriah di tanah Melayu. Walau bagaimanapun, akhirnya bilangan ahli MPP yang dipersetujui untuk dipilih pilihan raya adalah sebanyak 52 orang, dan perkara ini dipersetujui oleh pihak British dan parti perikatan yang diwakili oleh Tunku Abdul Rahman. So jadi kita dapatlah tetapkan 52 orang akan dilantik menjadi ahli MPP melalui pilihan raya. So selesailah isu berapa banyak ahli MPP yang perlu dilantik. Okey, setakat ni faham tak? Student? Setakat ni faham tak? Sebarang masalah ketidakfahaman tanya. Cikgu, Silakan. dia pergi ke London tu naik apa? Naik kapal terbang ke naik kapal? Dia pergi London tu naik apa? Macam-macam. Ada naik kapal terbang, ada naik kapal, dua tu lah. Oh, Motor kan. Ada antara dua tu. Pengangkutan udara dan pengangkutan laut. Ada kalanya dia naik kapal, ada kalanya naik kapal terbang. Dia banyak kali pergi ke London. Banyak kali. Lepas selepas dapat MPP ni, kan, dah dapat 52 orang. Kemudian pilihan raya pun diadakan dan menang. Parti Perikatan Tunku Abdul Rahman menang 51 buah kerusi daripada 52 kerusi dipertandingkan. So, Tunku Abdul Rahman pergi sekali lagi ke London. Dia banyak kali pergi. Gitu. Alright. Ada nak tanya lagi? Ada nak tanya lagi? Ada nak tanya? Tanya, jangan segan, jangan malu-malu. Ada nak tanya? Silakan. Silakan nak tanya. tak ada lah cikgu. Ada dah? Oh, ingatkan ada. Dia tengok sekejap. Cuba tengok kalau ada yang tanya dalam chat kan. Sekejap. Tak ada kot. Tak ada. Alright, kita teruskan. Kita teruskan. Baik, kita lihat muka surat seterusnya. 200. Baik, maka kita lihat proses pilihan raya. Yang pertama. Oleh kerana kita dah dapat 52 ahli, maka perlu ada 52 kawasan. Jadi Suruhanjaya Penentuan Sepadan Kawasan telah ditubuhkan untuk membentuk 52 sempadan kawasan pilihan raya di Persekutuan Tanah Melayu seperti dalam gambar tu. Baik. Proses yang kedua. Satu rang undang-undang diluluskan bagi membolehkan pilihan raya diadakan pada bulan Ogos 1954. Yang ketiga, pendaftaran pengundi melalui 18 Oktober 1954 di seluruh tanah Melayu. Kecuali Terengganu 29 Oktober 1954 lewat sedikit. Jadi siapa nak mengundi kena daftar dulu. Apakah syarat-syarat menjadi pengundi? Tengok jadual di bawah. Mestilah warga negara. Mestilah berumur 21 tahun ke atas. Mestilah individu yang tinggal di tanah Melayu dalam tempoh 6 bulan terdahulu. Dari tarikh 17 Oktober atau 28 Oktober bagi negeri Terengganu. Baik, tu nak jadi pengundi. Yang nak jadi calon,
mestilah warga negara, mestilah berumur 21 tahun ke atas dan tinggal di Tanah Melayu dalam tempoh 12 bulan sebelum hari penamaan calon. Mestilah berpengetahuan dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Okey? Alright. Jadi itu dia syarat menjadi pengundi dan syarat menjadi calon. Proses yang keempat, penamaan calon. Jadi calon-calon yang telah lulus saringan syarat menjadi calon dah lulus, dinamakan, diisytiharkanlah. Jadi rakyat tahulah siapa calon mereka supaya rakyat mudah pilih. Jadi calon-calon ni akan berkempen. Langkah kelima, berkempen pilihan raya berselama 45 hari. Dalam kempen tu adalah pesto parti-parti politik, buat janji-janji kalau menang dapat gini kan. Macam itulah. Jadi kempen pilihan raya supaya rakyat dapat memilih parti yang terbaik mereka. So proses yang keenam, mengundi pada 27 Julai 1955. Manakala yang ketujuh, peti undi dibawa ke pusat undi dan dikira, dan yang ke-8 pengumuman keputusan. Dalam pilihan raya tersebut, Parti Perikatan telah menang besar 51 buah kerusi daripada 52 kerusi yang dipertandingkan. Ni ada. Okey, nampak 51 buah kerusi daripada 52 kerusi yang dipertandingkan. Okey. Ada nak tanya? Ada nak tanya atau tidak? Cikgu umur berapa boleh mengundi ni? 21 tahun pada waktu itu. 21. Kan ada tulis dah. 21 tahun. Oh. Okey. Sekarang berapa tahun? Sekarang 18. 18. Okey, sekarang sudah diturunkan kepada 18 tahun. Dulu 21 tahun juga. Okey, jadi cikgu menyerulah kepada abang-abang dan kakak awak yang umur 18 tahun. Kan? Kalau ada siapa yang ada abang 18 tahun atau kakak 18 tahun, cakap dengan dia, Cikgu Saleh suruh pergi mendaftar sebagai pengundi. Sebab cikgu percaya dalam sedikit saja masa lagi negara kita akan mengadakan pilihan raya umum. Pilihan raya umum yang lalu 2018 kan? Betul tak? 2018. 2018, 2019, 2020. Sekarang 2020. Tahun depan 2021. Nampak? Kemungkinan paling lewat pilihan raya akan diadakan pada tahun 2022. Itu paling lewat. Jadi itu sebabnya cikgu menyeru kepada abang-abang dan kakak-kakak awak yang belum mendaftar menjadi pengundi, buat sekarang. Awak pun sama. Tahun depan awak jadi 18 tu tak? Siapa dia bulan tarikh lahir dia, birthday dia bulan Januari. Tahun depan dia akan cukup 18 tahun, boleh terus daftar sebagai pengundi. Sebab paling lewat pilihan raya umum akan diadakan pada tahun 2022. Tu paling lewat. Paling cepat tahun depan. Paling lewat 2022. Itu sebabnya cikgu nak awak cepat-cepat mendaftar sebagai pengundi kerana masa depan negara di tangan anda. Anda yang pilih pemimpin-pemimpin yang awak rasa layak. Okey. Baik. Ada lagi nak tanya? Tentang proses pilihan raya pada tahun 1955. Silakan. Kalau sekarang ni kan, Ya. pilihan raya ni dia buat setiap tahun ke berapa tahun kemudian sekali? Untuk hari inilah. Baik. Untuk pengetahuan semua student, pilihan raya yang kita amalkan hari ini dilaksanakan 5 tahun sekali. Itu paling lewat lah 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Jadi yang lalu
pilihan raya yang lalu ialah pada tahun 2018. So 2022 itu paling lewat kita akan adakan pilihan raya. Jadi inilah dia amalan demokrasi. Jadi rakyat berhak tukar kerajaan, berhak kekalkan kerajaan. Nampak, berhak tukar kerajaan, berhak kekalkan kerajaan melalui proses pilihan raya. Dia bukan setahun sekali. Kenapa dia letak, mungkin ada pelajar tanya, kenapa dia letakkan 5 tahun baru boleh buat pilihan raya? Begini, 5 tahun tu adalah 1 tahun, 1 tempoh yang cukup melihat kemajuan kerajaan yang kita pilih. 5 tahun cukup. Kalau setahun tu tak cukup, dia tak sempat nak buat. Setahun dah tiba-tiba kita buat pilihan raya lain pula. So setahun ni satu tempoh yang tak sesuai, kita nak lihat kemajuan kerajaan yang kita pilih melalui pilihan raya. So 5 tahun ni cukup. So lepas 5 tahun, kalau kita rasakan kerajaan yang kita pilih tu tidak progresif, banyak sangat kepincangan yang awak kita rasalah, so kita tukarlah kerajaan melalui pilihan raya. Gitu. Dan kalau kita rasa pula kerajaan yang kita pilih itu selepas 5 tahun ni dia sangat progresif, banyak kemajuan yang kita kecapi, banyak kebajikan terpelihara, so kekalkanlah, undilah kerajaan sedia ada. So di sini sebenarnya kuasa pemerintahan sebenarnya yang berkuasa memilih calon mereka. Calon mereka ni adalah dari parti-parti politik. Jadi parti politik yang menang dalam pilihan raya, dia akan membentuk kerajaan. Begitulah pelajar-pelajar. Kenapa dan bagaimana pilihan raya pada hari ini diadakan. Jelas kat situ? Jelas tak? Jelas. Sangat jelas. Okey, soalan lain kalau ada? Pilihan raya? Soalan lain? Oh, tak ada? Tak ada. Baik, kalau tak ada, kalau tiada, kita berhenti sampai 8.2. Masa dah sudah menunjukkan pukul 10. Okey. Kalau tak ada, kita berhenti sampai 8.2. Okey. Baik. Okey, pelajar-pelajar sekalian, kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih Al-Kifarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih, Ego. Lagi. Alright.